Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pelajar. Apa khabar hari ini? Saya harap semua sihat semasa PKP 2.0 ini. Okey, hari ini kita teruskan pembelajaran kita dengan bab 2 iaitu matriks. Sebelum itu cikgu harap semua pelajar bersedia dengan buku teks masing-masing. Sama ada buku teks fizikal ataupun buku teks online kerana PDPR kita ini menggunakan sepenuhnya buku teks matematik. Okey, adakah anda sudah bersedia? Okey, kita mulakan pembelajaran kita dengan subtopik 2.1 iaitu matriks. Seterusnya, kita akan sambung PDPR kita dengan subtopik yang kedua iaitu 2.2
operasi asas matriks. Ini dia. Sebagai rujukan, muka surat mana yang kamu perlu buka pada buku teks kamu itu. Iaitu muka surat 34 pada buku teks. Okey, cikgu harap kamu baca dulu pengenalan bab 2 itu. Apa yang anda pelajari, maslahat bab ini dan sebagainya. Okey, standard pembelajaran kita pada hari ini terdapat beberapa perkara iaitu 2.1.1 mewakilkan maklumat situasi sebenar dalam hidup kita dalam bentuk matriks. Seterusnya 2.1.2 menentukan peringkat matriks. Apa itu peringkat matriks kita akan belajar nanti. Dan mengenal pasti unsur. Okay, kita akan belajar apakah yang dikatakan unsur dalam sesuatu matriks. Kemudian 2.1.3 kita akan menentukan sama ada dua matriks yang diberi adalah sama. Nak tahu apakah ciri-ciri yang menentukan dua matriks yang kita akan bandingkan itu sama. Dan akhirnya 2.2.1 menambah dan menolak matriks. Maksudnya kita akan lihat beberapa contoh bagaimana operasi penambahan dan penolakan untuk dua matriks atau lebih. Okey, ini muka surat untuk rujukan kamu pada buku teks 2.1 matriks. Juga harap kamu baca dahulu maklumat-maklumat, contoh-contoh, nota dan sebagainya yang terdapat pada muka surat 36 Mathematics. Okey, kita mulakan pembelajaran kita dengan apakah matriks? Okey, ini dia. Matriks bermaksud nombor-nombor yang disusun. Nombor-nombor yang disusun. Kalau tak susun bukan matriks. Dalam baris dan lajur untuk membentuk satu tata susun segi empat tepat atau segi empat sama. Okey. Boleh bayangkan? Nombor-nombor yang disusun dalam baris dan lajur untuk membentuk satu tata susun segi empat tepat atau segi empat sama dan ditulis dalam kurungan. Bracket dalam kurungan. Maksudnya kalau tak ada kurungan, syarat matriks tu tak lengkap lah. Okay. Boleh rujuk muka surat yang telah cikgu suruh tadi. Kamu akan lihat contoh-contoh matriks. Okey, contoh-contoh lain berkaitan konsep matriks dalam kehidupan seharian. Di sini cikgu akan membawa contoh yang dekat dengan kita lah, iaitu contoh-contoh di sekolah. Yang pertama, susunan kedudukan meja pelajar dalam kelas.
Okay, boleh kamu bayangkan susunan meja kamu di dalam kelas? Meja kamu dan meja kawan-kawan dalam kelas. Cuba ingat, cuba bayangkan. Adakah kedudukan meja sepatutnya berterabur ataupun tersusun? Pastilah tersusun. Betul? Okey, cikgu ambil contoh yang seterusnya. Susunan barisan pelajar-pelajar dalam perhimpunan. Kan masa kita perhimpunan kan, adakah sepatutnya pelajar-pelajar berdiri secara berselerak? Tidak kan? Semestinya kamu disuruh, kadang-kadang tu dimarahi bagi pelajar yang degil supaya beratur berdiri mengikut susunan-susunan yang tertentu. Ikut kelas lah maksudnya. Setuju? Okey. Kemudian, cikgu nak bawa perhatian kamu kepada contoh satu dalam buku teks itu. Okey. Boleh rujuk seperti muka surat yang cikgu paparkan. Muka surat 37 buku teks. Okey, semua cuba lihat buku teks. Cuba baca dan cuba fahami penyelesaian yang diberi. Okey, contoh. Contoh A. Kamu akan lihat dalam buku teks tu ada jadual kan? Cikgu screenshot jadual tu dan tumpuan kita hanya pada jadual tersebut, iaitu pengetahuan yang perlu kita ada lah dalam kehidupan seharian, iaitu kalori dalam pemakanan. Bagaimana untuk kanak-kanak, remaja, dewasa dan warga emas. Okay, dalam jadual tu ditunjukkan dengan teratur dan tersusun. Bagaimana kita nak menuliskan maklumat dalam jadual dan kita tukarkan dalam bentuk matriks. Seperti di bawah tu. Tu dia. Tengok cikgu buat kurungan. Sangat besar. Sebagai penegasan bahawa kurungan adalah sangat penting. Cuba bandingkan jawapan dengan jadual tu. Okey. Apa persamaannya? Persamaannya ialah susunan nilai-nilai nombor tu dari kiri ke kanan tidak berubah. Tapi apa yang berbeza antara jadual dan jawapan? Kurungannya. Mesti ada kurungan. Kalau tiada kurungan? Ya. Kalau tiada kurungan, dia bukan dikenali sebagai matriks. Okey, contoh seterusnya. Cuba lihat dalam buku teks tu. Contoh seterusnya. Jadual kutipan pingat untuk acara-acara tertentu, iaitu acara terjun. Itu bukan terjun bangunan, itu adalah acara terjun kolam renang. Jangan salah faham. Jangan terjun pula. Jangan terjun dari rumah kamu. Itu tak patutlah. Dia nak beritahu bahawa acara terjun dalam sukan renang. Kemudian pencak silat dan olahraga. Okey, cuba lihat susunan kutipan pingat emas, perak dan gangsa. Okey, cuba lihat jawapannya. Okey, apakah persamaannya? Persamaannya adalah susunan nombor-nombor berubah atau tidak? Ya, tidak berubah. Sekali lagi, kalau kamu lihat cikgu lukiskan kurungan agak besar sesuai dengan font nombor itulah untuk memberi penegasan bahawa kurungan wajib ditulis dalam matriks, dalam kita belajar matriks. Okey, ada soalan? Cikgu harap dua contoh tu sudah mencukupi untuk menjelaskan apakah yang dikatakan bentuk matriks. Okey?
Kita balik kepada slide seterusnya. Okey. Kali ni cikgu dah menjelaskan dengan detail. Cikgu rasa dah detail lah, dah teliti. Sekarang kamu cuba pula latihan muka surat 38 buku teks. Okey, keluarkan buku tulis. Cikgu prefer buku tulis lah. Kalau tak ada buku tulis, kamu guna kertas. Tapi yang penting, cikgu harap semua mencuba. Okey? Jangan malas-malas. Yang mana mudah? Cikgu rasa nombor 2 dan nombor 3 lebih mudah kan berbanding nombor 1. Kerana sudah diberi jadual. Okey, cuba ya. Okey, adakah kamu semua dapat buat soalan nombor 2 dan 3 sekurang-kurangnya? Cikgu harap dapat tak ada masalah. Okey kelas, cikgu akan meneruskan PDPR kita kepada slide yang seterusnya. Okey. Seterusnya kita akan belajar apakah yang dikatakan peringkat matriks. Okay, kamu akan biasa melihat term ini terma ini dalam bab 2 iaitu peringkat matriks. Okey, contoh yang lain ada di dalam buku. Tetapi cikgu menggunakan contoh yang lebih ringkas lagi lah. Lebih ringkas iaitu cikgu mengambil contoh dalam slide yang sebelumnya. Kalau kamu masih ingat Okey, cikgu ambil matriks ini. Okey. Katakan matriks yang bernama A. Matriks yang bernama A seperti berikut. Okey. Dalam matriks ini, seperti yang ditunjukkan, baris dalam matriks itu, berapa bilangan barisnya? 1. Okey. Dia 1 baris. Seperti arah anak panah tu kamu melihat 1 baris. Kemudian lajur dia ada berapa? Cuba lihat lajur yang ditunjukkan dalam contoh. 1, 2, 3, 4. Jadi lajur dia ialah 4.
4. So, cara nak tulis peringkat matriks. M darab N. Okay. M mewakili baris. N mewakili lajur. Dia tak boleh terbalik Mesti baris darab lajur. Dia tak boleh lajur darab baris. Salah. Okey, jelas? Okey, kita ingat semula contoh tadi. Contoh sebelumnya tadi. Berapa bilangan lajur? N sama dengan 4. Lajur diwakili oleh pemboleh ubah N sama dengan bilangannya 4. Okey. Baris tadi kalau kamu masih ingat berapa bilangan dia? 1, betul? So, bila baris darab lajur maka 1 darab 4. Okey, ada soalan? Ada kekeliruan berkaitan peringkat matriks? Cikgu harap tak ada. Yang penting apa? Jangan terbalik. Mesti baris dahulu, darab, lajur. Bukan sebaliknya. Okey. Seterusnya kita akan belajar berkaitan unsur. Okey, unsur. Dalam pembelajaran ini, cikgu harap kamu merujuk juga buku teks. Merujuk juga buku teks berkaitan unsur. Okey, kamu boleh merujuk buku teks muka surat 38 dan juga 39. 38 dan juga 39. Di sana ada nota dan juga contoh. Contoh 2 dan contoh 3. Kamu boleh rujuk buku teks di samping video ini. Okey, apa dia A11? A bermaksud matriks lah. Okey. 11 bermaksud peringkat dia tadi. Ingat tak tadi? Lajur darab baris. 11 bermaksud baris pertama, lajur pertama. Okay. Baris pertama, lajur pertama dalam contoh yang kita belajar tadi lah. Okay. Matriks A, lajur pertama, baris pertama, lajur pertama. Jadi 1, 1. Jadi nilai dia 1700. Okey. Apa pula unsur A12? Bermaksud unsur pada matriks A, baris pertama, lajur yang kedua. Okay, kalau kamu masih ingat lagi nilai dia tadi ialah 2100. Okay, kemudian unsur matriks A, baris pertama, yang 3 tu apa? Lajur ke-3. Nilai dia ialah 2000. Dan yang terakhir, matriks A, unsur matriks A, baris pertama, lajur yang keempat. Jadi nilai dia 1800. Cubalah cikgu menggunakan dua warna berbeza supaya kamu tidak keliru. Yang berwarna biru M itu ialah apa? Ya, itu ialah baris. Dan N yang berwarna merah itu mewakili bilangan lajur. Okey, boleh semua? Cikgu harap dapat. Okey, kita beralih kepada slide seterusnya. Okey, ada soalan? Jika kamu ada soalan, kamu boleh merujuk kepada guru matematik masing-masing.
untuk penerangan lebih lanjut. Okey, kita teruskan. Okey, apa yang kamu perlu tahu? Okey, apa yang kamu perlu tahu? Yang pertama, cara sebutan. Contoh, A12. Ingat lagi apa tadi A12? A itu adalah nama matriks tu lah. 12 tadi ialah bilangan baris dan bilangan lajur. 12 maksudnya baris pertama, lajur yang kedua. Ini ada cara baca dia. A12 dibaca sebagai A12 lah. A12. Okey, kemudian apakah yang dikatakan matriks baris? Okey, cikgu ringkaskan penjelasan daripada buku teks. Okey, matriks baris ni bermaksud matriks tu hanya ada satu baris saja. Satu baris. Seperti mana? Seperti contoh yang cikgu tunjukkan awal tadilah. Itu ialah dipanggil sebagai matriks baris. Kerana bilangan barisnya hanya ada satu. Okey. Seterusnya, matriks lajur. Okey. Apa pula matriks lajur? Matriks lajur ialah bilangan lajur dia. Kalau tadi matriks baris, bilangan baris satu. Kalau matriks lajur, maka bilangan lajurnya ialah satu. Okey. Jelas? Okey, yang N tu maksudnya kalau matriks baris hanya baris saja satu, tetapi lajur dia banyaklah, lebih dari satu. Okey, apa pula maksud M darab satu? Bermaksud matriks lajur tu lajur sahaja satu, tetapi baris dia banyak, lebih dari satu. Okey, boleh? Jelas? Okey, next. Ni dia. Cuba latihan pemahaman di muka surat 40 buku teks. Seperti yang cikgu print screen ni. Okey. Muka surat 40 buku teks. Okey, cuba ya. Tulis salin semula ke dalam buku latihan. Itu yang selok-eloknya lah. Cikgu lebih prefer kamu guna buku latihan. Kalau kertas senang nak hilang. Senang hilang, cecer dan sebagainya. Okey, boleh cuba Okey, latihkan diri 2.1b. Soalan nombor 1. Soalan nombor 1. Tentukan, apa dia? Tentukan apa? Peringkat. Peringkat matriks. Okey. Cuba ingat semula macam mana kita menulis peringkat matriks. Yang A tu, berapa bilangan lajurnya? Silap. Berapa bilangan baris dahulu? Okey. Kemudian berapa bilangan lajur? Adakah barisnya
berjumlah 1. Okey. Kalau bilangan baris 1, apakah nama khas bagi soalan 1A tersebut? Matriks. Ya, betul. Matriks baris. Cuba lihat B. Cuba lihat B. Berapa bilangan baris bagi soalan 1B? Okey. Kemudian, hitung pula bilangan lajur bagi soalan 1B. Adakah bilangan lajur dalam soalan 1B 1? Adakah jumlah lajur dalam soalan 1B 1? Ya kan? Okey, kalau bilangan lajur bagi suatu matrik ialah 1, apakah nama khas bagi matriks dalam soalan 1B? Ya, matriks 1B dikenali juga sebagai matriks lajur. Okey, jelas? Boleh ya? 1A contoh matrik baris dan 1B adalah contoh matriks lajur. Okey, teruskan untuk soalan 1C, 1D dan soalan-soalan seterusnya. Kamu boleh buat yakin diri. Yang penting apa? Jangan malas. Okey, kita teruskan PDPR kita untuk slide-slide yang seterusnya. Ini dia. Kita sambung PDPR kita dengan matrik sama. Okey, apakah yang dikatakan matrik sama? Dua matriks. Okey, contoh matriks yang bernama M dan satu lagi matriks yang bernama N. Okey, dua matriks dikatakan dua matrik yang sama. Dikatakan dua matrik yang sama iaitu M equal N. M sama dengan N jika, cuba lihat dua syarat dia. Jika mempunyai peringkat yang sama. Okey, yang kedua, setiap unsur sepadan sama. Okey, peringkat yang sama, unsur pun sama. Unsur yang sepadan lah. Sepadan ni maksudnya kedudukan unsur tu, kedudukan unsur dalam matriks M, nilai dia tu sama dengan unsur yang sepadan pada matriks N. Okey, kita akan lihat contoh, beberapa contoh yang cikgu sediakan dan kamu boleh juga merujuk contoh-contoh yang lain dalam buku teks. Okey, contoh diberi matriks. Okey, diberi kali ni cikgu gunakan matriks yang bernama A dan matriks yang bernama B. Soalannya, adakah A sama dengan B? Okey, cuba kita lihat.
Okey, matriks A. Dah seperti berikut matriks A. 1, negatif 2, negatif 3, 4. Ini contoh contoh matriks A. Kemudian matriks B. Okey. Bandingkan antara dua matriks sebelah menyebelah tu A dan B. Persoalannya, adakah matriks A dan B adalah dua matrik yang sama? Sama kan? Ya, betul, sama. Iaitu matriks A dan matriks B ialah matrik sama. Okey, cuba lihat peringkat. Kita nak mengesahkan pendapat kita ataupun kesimpulan kita berpandukan dua syarat yang cikgu katakan tadi, iaitu peringkat dan juga satu lagi unsur. Unsur sepunya. Apa yang dikatakan unsur sepunya? Cuba lihat. Okey, cikgu ambil unsur A, 1, 1. Maksudnya, unsur pada matriks A pada baris pertama, lajur pertama. Apa dia? Ya, 1. Okey, apakah unsur sepunya pada matriks B? Baris pertama, lajur pertama. B11. Unsur matriks B pada baris pertama, lajur pertama. Itu dikatakan unsur sepunya. Okay, kedudukan unsur A dan kedudukan unsur matriks B, adakah mereka mempunyai nilai yang sama? Ya kan? Setiap satunya. Cuba kamu lihat. Okey. Jadi, kesimpulannya, adakah peringkat dia sama? M darab N. Baris bagi matriks A, berapa bilangan baris? 2 kan? Okey. Berapa bilangan lajur bagi matriks A? Juga 2, betul? So, peringkat bagi matriks A ialah 2 darab 2. Adakah peringkat yang sama terdapat pada matriks B? Dah tentulah kan? 2 darab 2. Jadi peringkat dia sama atau tidak? Sama. Bagaimana dengan setiap unsur sepunya? Maksudnya, adakah isi dalam matriks A dan kedudukannya adalah sama seperti isi dalam matriks B dan kedudukannya? Isi itu bermaksud unsur lah. Cikgu kadang-kadang guna isi Unsur sama. Unsur sepunya sama. Sama kan? Jadi, adakah dua matriks ini menepati syarat matriks sama? Ya. Ya. Ini senang sangat cikgu rasa kan? Harap-haraplah. Okey. Okey, next. Okey, kalau dah tahu, kamu boleh membuat bacaan lanjut dan cuba fahami di muka surat 41 buku teks. Iaitu contoh 4 dan contoh 5. Cuba baca dan fahami Cuba. Boleh? Okey, cikgu harap kamu boleh. Okey, seterusnya, lepas baca, lepas fahami, lepas cikgu beri penjelasan, okey, cuba pula latihkan diri 2.1c di muka surat 41 buku teks.
Okey, soalan nombor 1, A, B, C dan D. Tiga harap kamu boleh buat. Okey, tiga harap kamu boleh buat. Kamu cuma membandingkan saja. Ya, membandingkan antara dua matriks yang diberi dalam soalan tersebut. Soalan-soalan tersebut. Okey, bagaimana pula dengan soalan nombor 2? Nombor 2 tu, okey, kamu masih membandingkan, okey, contoh soalan 2A, bandingkan matriks P dan matriks Q. Okey. Kemudian kamu selesaikan. Siapa yang ada masalah menyelesaikan soalan nombor 2 tu, boleh rujuk contoh 5. Rujuk semula contoh 5, muka surat 41 tadi. Maksudnya dalam buku teks, kalau kamu lihat, contoh 5 tu betul-betul di atas latih kendiri tu. Kan? Nombor 5. Cuba rujuk. Cuba fahami ya. Jadi KBKK yang digunakan untuk latihan ini ialah membanding, beza. Kamu compare antara matrik sebelah menyebelah tu. Okay. Sekarang kamu boleh buat. Okay. Kamu perlu ada kemahiran algebra lah yang agak bagus untuk selesaikan soalan nombor 2. Okey, boleh? Okey, jika kamu dah dapat selesaikan, kita beralih kepada slide seterusnya. Okey, kita masuk subtopik 2.2. Operasi asas matriks. Okay, operasi asas ni kita mulakan dengan dua operasi iaitu tambah dan tolak antara dua matriks atau lebih. Okay, cuba lihat. Cikgu mulakan dengan kurungan. Bermaksud matriks mesti ada kurungan. Kurungan tu penting. Okey, apa syarat untuk operasi asas matriks penambahan dan penolakan
mesti peringkat sama. Peringkat sama. Jika kamu masih ingat lagi apakah dikatakan sebagai peringkat matriks? Okay, peringkat mesti sama. Kalau peringkat tak sama, bolehkah kita melakukan operasi penambahan dan penolakan matriks? Ya, semestinya kalau peringkat tak sama, kamu tak boleh menambah dan menolak matriks. Okay, cikgu beri penegasan sekali lagi. Peringkat mesti sama. Itu syarat yang paling penting. Okey, mari kita uji pemahaman kamu. Okey, bolehkah penambahan dan penolakan matriks dilakukan? Untuk contoh berikut. Ini dia, contoh satu. Okey, kita perhatikan dulu. Matriks yang di sebelah kiri. Kan kita tekankan apa? Syarat yang paling penting? Peringkat sama. Cuba lihat matriks sebelah kiri. Matriks negatif 1, 9. Apa peringkatnya? Okey, peringkat dimulakan daripada bilangan baris. So, berapa bilangan baris untuk matriks sebelah kiri tersebut? 1. Okey, berapa bilangan lajur untuk matriks sebelah kiri ni? 1, 2. Jadi peringkat matriks di sebelah kiri dalam contoh 1 ialah 1 darab 2. Ingat lagi kan? M darab N. M lajur, M baris, N lajur. So, 1 darab 2. Itu peringkat matriks sebelah kiri. Cuba lihat matriks sebelah kanan pula. Apa peringkatnya? Kita menghitung M, iaitu bilangan baris dahulu. Berapa bilangan baris bagi matriks sebelah kanan? 1, 2. So, baris bagi matriks sebelah kanan ialah 2. Berapa pula bilangan lajur bagi matriks sebelah kanan? Betul, semestinya 1. So, apakah peringkat matriks sebelah kanan? 2 darab 1. Ingat lagi kan? Bilangan baris darab bilangan lajur. Bilangan baris matriks sebelah kanan ni 2 darab bilangan lajur 1. So, persoalannya, adakah matriks sebelah kiri sama peringkat dengan matriks sebelah kanan? Sama tak peringkat dua matriks ni? Untuk kita lakukan operasi penambahan. Sama atau tidak? Okay. Matriks sebelah kiri 1 darab 2. Matriks sebelah kanan 2 darab 1. Adakah peringkat 1 darab 2 sama dengan peringkat 2 darab 1? Dari segi sebutan pun tak sama, betul? Maka, adakah boleh dilakukan penambahan untuk contoh 1? Ya, tidak boleh. Kerana peringkat tidak sama. Okay, next. Okey, cikgu bawakan 4 lagi contoh tambahan menjadi 5 contoh. Okey. Untuk menentukan adakah matriks-matriks berikut boleh ditambah atau ditolak. Okey, seterusnya contoh 2. Sebelum melakukan penolakan dalam contoh 2, kita kena pastikan dua matriks ini mempunyai peringkat yang sama.
Kalau dari mata kasar lah kan. Okey, katakan kamu keliru contoh. Keliru dengan konsep peringkat. Cubalah contoh nombor 2 dari mata kasar kamu. Kamu lihat susunan nombor tersebut. Susunan. Kamu rasa susunan dia sama tak? Lihat bilangan unsur. Dua matriks yang nak ditolak tu. Kan? Isi dalam kurungan tu. Samakah bilangannya? Tak sama kan? Kalau tak sama, maka bolehkah dilakukan operasi tolak dalam contoh 2? Tak boleh. Betul. Tak boleh. Tak boleh. Okey, kita lihat contoh yang ketiga pula. Contoh yang ketiga. Apa pendapat kamu? Contoh yang ketiga. Boleh atau tidak? Adakah kedua-dua matriks dalam contoh 3 sama peringkat? Sama tak peringkat antara dua matrik dalam contoh 3? Ataupun cuba lihat bilangan unsur dalam setiap matrik contoh 3. Dalam contoh 3 ada berapa unsur? Matrik sebelah kiri tu. Kemudian cuba lihat matrik sebelah kanan dalam contoh 3. Berapa bilangan unsur? Kemudian lihat susunan. Okey. Lihat bilangan baris. Kamu rasa bolehkah operasi tolak dilakukan dalam contoh 3? Boleh. Boleh kan? Okay, bagaimana pula dengan contoh 4? Boleh atau tidak? Contoh 4. Boleh. Boleh. Okey, contoh 5 tu, seperti yang cikgu pernah sebut sebelum ini, penambahan dan penolakan tidak hanya melibatkan dua matriks. Malah boleh dilakukan lebih dari dua matriks. Contoh dia, gabungan operasi tambah dan tolak melibatkan 3 matriks. Okey. Gabungan operasi penambahan dan penolakan melibatkan 3 matriks. Okey, persoalannya sebelum kita nak menghitung tambah dan tolak, kita kena menentukan setiap matriks, ketiga-tiga matriks mempunyai peringkat yang sama. Adakah ketiga-tiga matriks mempunyai peringkat yang sama? Okey, dekat sana ada 3 matriks. Okey, dalam contoh 5, dalam contoh 5 tersebut, okey, matriks yang paling kiri. Matriks yang paling kiri, peringkat dia ialah berapa peringkat matriks paling kiri? Bilangan baris 2, bilangan lajur 2. Jadi peringkat matriks yang paling kiri dalam contoh 5 ialah 2 darab 2. Okey, kemudian kita lihat matriks di tengah-tengah. Negatif 7, 3, negatif 9, 4. Adakah matriks ini sama dengan matriks sebelumnya? Maksud cikgu, adakah peringkatnya sama dengan matriks sebelumnya? Bilangan baris, berapa bilangan baris? 2. Bilangan lajur, berapa bilangan lajur? 2. Jadi peringkat dia
2 darab 2. So, dua matriks ni sama peringkat kan? Okey, sama peringkat. Jadi macam boleh selesai soalan tu. Betul? Tetapi jangan lupa matriks yang paling kanan. Matriks yang paling kanan sepatutnya peringkat dia mesti sama dengan dua matriks sebelum tu. Adakah peringkat matriks yang paling kanan dalam contoh 5 sama peringkat dengan dua matriks sebelumnya? Okay, mari kita hitung bilangan baris pada matriks 2, 4, 5, 11, 3, negatif 8. Okay. Tumpukan mata kamu pada matriks yang paling kanan dalam contoh 5. Okey, berapa bilangan baris dalam matriks ini? Dua kan? 1, 2. Okey. Okey, bilangan baris sama seperti dua matriks sebelumnya. Tetapi cuba lihat bilangan lajur. Dua matriks sebelumnya bilangan lajur mereka 2 kan? Untuk membentuk peringkat 2 darab 2. Cuba lihat bilangan lajur untuk matrik yang terakhir ni. Dalam soalan contoh 5. Berapa bilangan lajur? 1, 2, 3. So, bilangan lajur dia 3. Peringkat matriks ini 2 darab 3. So, adakah peringkat matriks yang terakhir ini sama dengan dua peringkat matriks sebelumnya? Adakah 2 darab 2 sama dengan 2 darab 3? Semestinya tak sama kan? Okey. Maka, bolehkah kita lakukan operasi tambah dan tolak dalam contoh 5 ini bila salah satu matriks tidak menepati peringkat yang sama? Boleh ke tidak? Jika salah satu tak sama dengan yang lain. Semestinya tidak boleh. Jelas? You harap boleh ha? Maksudnya apa? Dalam operasi penambahan dan penolakan matriks ni, setiap matriks dalam soalan tersebut, maksudnya jika salah satu tidak menepati peringkat yang sama, maka tak boleh. Tak boleh. Cuba kamu lihat contoh-contoh di atas contoh 5 tu. Untuk kamu mendapat gambaran yang lebih jelas. Okay, ada soalan? Jika ada soalan, kamu boleh bertanya kepada guru matematik kelas masing-masing. Yang penting adalah kamu berusaha. Walaupun kita belajar dari rumah, tapi itu bukan penghalang untuk kita untuk kita memahamilah. Kamu kena ada usaha lebih sikit. Okay? Ada usaha lebih untuk bertanya guru. Okey, contoh seterusnya cikgu akan tunjukkan jika dua matriks atau lebih itu boleh ditambah dan ditolak, bagaimana cara untuk menghitungnya pula. Okey, macam mana cara untuk menghitung. Okey, selain daripada contoh yang cikgu tunjukkan pada slide, kamu boleh juga merujuk
contoh-contoh tambahan di dalam buku teks. Rujuk contoh buku teks. Okay. Okey, contoh yang pertama. Cuba lihat contoh yang pertama. Bagaimana cara kita hendak menambahkan antara dua matriks. Penambahan antara dua matriks. Okey. Okey, kita mula dengan contoh yang pertama. Okey, 10. Okey, cuba lihat. 10 ditambahkan dengan negatif 3 ke 14. Semestinya kita menambahkan dengan unsur yang sepadan. Unsur yang sepadan untuk 10 ialah 14. Jadi di situlah penjelasan kenapa 10 tambah 14. Penambahan ataupun kalau dia tolak-tolaklah antara dua atau lebih unsur yang sepadan. Maksudnya kalau atas selesai dengan atas, bawah selesai dengan bawah. Itu dia. Pasal itulah jadi 10 tambah 14. Dan jawapannya 24. Okey ya. Itu yang atas. Saya juga kata atas lah. Selesaikan atas dengan atas. Dalam bahasa yang mudah lah. Atas dengan atas. Selesaikan. Kemudian penyelesaian yang seterusnya. Yang bawah tu 6 tambah negatif 3. Okey, cikgu harap kamu tahu kenapa cikgu menggunakan kurungan. Itu bukan darab Bukan darab untuk memisahkan tanda negatif pada nombor tu dan juga operasi yang terlibat. 6 tambah negatif 3. Jawapannya 3. Okay, cikgu harap pelajar boleh memahami matriks yang boleh dikatakan ringkas lah, matriks yang simple lah. Dalam buku teks tu cikgu tengok unsur dia lagi banyak. Pasal tu cikgu menggunakan matriks-matriks yang ringkas supaya kamu mudah-mudahan faham lah. Okey, boleh ya? Okey, contoh yang lain boleh rujuk dalam buku teks. Okey. Kaedah dia sama. Kaedah dia sama. Cuma soalan lah yang berbeza. Kalau dia melibatkan tolak, kamu tolaklah. Cikgu memilih satu contoh saja. Cikgu rasa senang. Pilih tambah. Kalau dia melibatkan tolak, kaedah dia sama tapi operasi yang berbeza. Itu tolak. Okey, kita teruskan dengan contoh yang kedua. Melibatkan pemboleh ubah. Okey, melibatkan pemboleh ubah. Cikgu memilih pemboleh ubah Y lah. Okey. Kenapa cikgu tak pilih pemboleh ubah X dalam slide ini? Kerana cikgu takut kamu keliru antara huruf X dengan simbol darab. Itu antara sebab cikgu pilih Y. Okey, cikgu pilih soalan yang telah diringkaskan. Okey, diberi dua matriks dan juga jawapannya. Cuba lihat. Diberi dua matriks dengan operasi tolak dan juga jawapan dia.
So, bila jawapan diberi, apa yang perlu kita cari? Kita perlu mencari nilai pemboleh ubah Y. Cari nilai Y. Okey. Peringatan di sini adalah cikgu memberikan contoh yang agak mudah lah. Tapi dalam exam dia tidak semudah ini ya. So sebagai supaya nak inspire kamu lah supaya ulang kaji semula berkaitan algebra. Maksudnya kemahiran algebra kamu tu kena bagus lah untuk menjawab soalan-soalan yang melibatkan pemboleh ubah. Okey. Pilih yang simple lah. Yang simple. Okey, bagaimana caranya untuk penyelesaian contoh 2? Okey. Negatif 12 tolak 7. So, negatif 12 tolak 7. Jawapan dah diberi kan? Okey, setuju? Negatif 12 tolak 7 sama dengan negatif 19. Ni cikgu masukkan jawapan dia dah diberi. Okey. Kemudian kita nak cari apa? Ya, 5 tambah Y tolak 2. Dia dah beri jawapan. 1 kan? Bila dia dah beri jawapan, jadi kita diminta mencari nilai Y. Ini penyelesaian dia. 5 tambah Y tolak 2 sama dengan 1. Ini step pertama lah untuk penyelesaian algebra soalan ni. Okay. Kemudian kamu susun, selesaikan 5 tolak 2 tambah Y sama dengan 1. So 5 tolak 2 dah semestinya 3. 3 tambah Y sama dengan 1. Kemudian kita nak hitung ataupun kita nak cari nilai Y, maka kita memindahkan daripada left hand side daripada sebelah kiri 3. Bila dia dipindahkan 3 ni dari sebelah kiri dia bernilai, jika tiada tanda tolak bermaksud dia positif kan? Juga semua dah tahu konsep ni. Okey, positif 3. Kemudian dia dipindahkan ke right hand side ataupun sebelah kanan. Jadi positif 3 pindah sebelah kanan menjadi negatif 3. So penyelesaian dia 1 tolak 3 ataupun negatif 3 tambah 1. Mana-mana lah. Maka Y bernilai negatif 2. Okey. Inilah contoh mudah lah yang cikgu boleh beri untuk generate your interest menguasai algebra. Okey. Cikgu percaya dengan lebih latihan kamu boleh selesaikan soalan-soalan begini dalam peperiksaan. Okey. Good luck. Okey. Jangan tak belajar lebih. Cikgu tunjukkan contoh yang mudah. Kamu carilah contoh-contoh yang lebih mencabar. Okay. Kena cabar diri tu. Supaya kita sentiasa berfikir dalam menyelesaikan masalah. Okey, baca dan cuba fahami muka surat 43 buku teks. Rujuk muka surat 43 buku teks. Ada beberapa contoh di sana.
Muka surat 43 dan muka surat sebelah lah, muka surat 44. Iaitu contoh 6, contoh 7 dan muka surat seterusnya, muka surat 44 ada dua lagi contoh tambahan iaitu contoh 8 dan contoh 9. Harap kamu rujuk buku teks dan cuba fahami ya. Kaedah dia sama, cuma dia lebih complicated lah. Lebih complicated, lebih banyak unsur, lebih besar matriks dan sebagainya. Okay. Jika ada masalah, cikgu ulang semula, boleh bertanya kepada guru matematik kelas masing-masing. Okey, setelah memahami contoh, cabar diri kamu untuk buat latihkan diri 2.2a. Okey, seperti yang cikgu paparkan di sini. Sebahagiannya lah. Ada 7 soalan. 7 soalan. Okey, boleh mula dengan soalan yang mudah. Soalan yang mudah. Soalan nombor 1 dan seterusnya. Okey, jangan tak cuba. Okey, mesti cuba. Okey, kita sudah berada di penghujung kelas PDPR kita. Di sini cikgu akan membuat beberapa kesimpulan berkaitan PDPR kita hari ini. Iaitu, apa yang kamu perlu tahu? Bentuk matriks. Okay, bentuk matriks. Ingat lagi bentuk matriks. Okay. So, pengetahuan seterusnya yang kamu sepatutnya dah tahu ialah peringkat matriks. Ingat baris darab lajur, bukan sebaliknya. M baris, N lajur. Okay, next, kamu dah belajar unsur-unsur matriks. Unsur-unsur matriks ataupun dalam bahasa mudah dia nombor-nombor yang di dalam kurungan. Itulah dia unsur matriks. Unsur-unsur matriks. Kemudian kamu dah belajar matriks sama. Kan? Matriks sama. Yang kita membandingkan dua matriks, kita nak menentukan matriks itu sama atau tidak. Okey. Dan yang terakhir kita belajar hari ini ialah penambahan dan penolakan matriks. Okey, itu saja. Sekian, terima kasih.